Terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam membangunkan Semerahan telah membawa perubahan pesat di bahagian itu sejak 30 tahun yang lepas. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, bahagian Semerahan yang dulunya sebuah kawasan yang terpencil kini dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur asas seperti yang dinikmati di bandar. Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah juga berkata, kemajuan yang dinikmati di Semerahan pada masa ini juga adalah hasil sokongan padu rakyat terhadap pemimpin. Buktinya, bahagian Semerahan merupakan antara kubu kuat kepada kerajaan negeri dan persekutuan setiap kali pilihan raya negeri maupun umum dilaksanakan. Tambah Datuk Abdul Karim yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya, bahagian Semerahan mempunyai 2 kawasan parlimen iaitu Kota Semerahan dan Batang Sadong selain 7 kawasan dun. Beliau berkata demikian pada Majlis Perjumpaan Masyarakat Semerahan bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Semerahan. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Kerajaan Sarawak telah meluluskan sebanyak 84 lot kediaman skim pembesaran kampung SPK di Kampung Selalang. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh memberitahu SPK menyediakan sebanyak 152 lot kediaman dan dari jumlah tersebut kerajaan negeri telah meluluskan sebanyak 84 lot. Jelasnya, sebahagian lot telah diserahkan pada Januari lepas dan baki 42 lot diserah semalam. Datuk Len Talif memaklumkan kerajaan negeri melaksanakan skim penempatan semula SPS dan SPK bagi menyediakan lot-lot kediaman yang lebih selesa, terancang dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti rangkaian jalan, sistem peparitan, bekalan air serta bekalan elektrik. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Penyerahan Surat Tawaran dan Tol Skim Pembesaran Kampung Selalang Baru bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Selalang. Bagaikan mimpi bersemuka dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Demikian menurut Aris Johari, 74 tahun, yang menerima sumbangan dalam program ziarah prihatin bersempena dengan lawatan kerja Perdana Menteri di Kampung Sindang, Kota Semerahan hari ini. Kali pertama lah tu. Saya rasa bangga dan terima kasih kepadanya sudi datang ke rumah saya. Memang pemimpin perhatian. Inilah yang katakan pemimpin perhatian Datuk Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memang baik. Sementara itu menjadi detik yang tidak terduga bagi Sajili Bushrah kerana turut menerima kunjungan serta mendapat sumbangan berupa wang dan bekalan makanan dalam program tersebut. Saya berasa bangga dan gembira. Sekarang tu kita umur saya sudah 88 tahun. Saya dilahir dalam tahun 1932. Jadi baru itulah saya jumpa pemerintah dan pemimpin negara, pemimpin negeri semua yang hadir. Sementara itu, Muhammad Azwan Hassan, 26 tahun yang juga salah seorang penerima sumbangan menyifatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, seorang pemimpin yang prihatin terutamanya terhadap golongan yang memerlukan seperti dirinya yang pernah menghadapi kesukaran menyambung pelajaran peringkat sarjana. Kami nak tahu buka baju duit nanggung ke mak kami lah untuk beri motivation macam untuk mak kami lah. Mesti sambil memang si continue lah master kami ya. Bagi ibunya, Salha Sled, 68 tahun yang kematian suami sejak 2014 memberitahu kerajaan telah banyak membantu mereka sekeluarga melalui sumbangan bantuan untuk menghadapi kehidupan seharian mereka terutama semasa menghadapi pandemik COVID-19. Rasa gembira lah. Rasa senang lah hati. Tahu ada macam si tahu-tahu lah rezeki ada tiba datang lah. Hadir sama pada program itu Ketua Menteri Datuk Puan Tinggi Abang Johari Tun Openg, Timbalan Ketua Menteri Datuk Awan Tengah Ali Hassan, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah. Penantian penuh sabar masyarakat Belaga sejak lebih 32 tahun untuk melihat sebuah balai bomba didirikan di penempatan paling hulu di negeri ini akhirnya menjadi kenyataan. Ini dengan siapnya bangunan balai bomba dan penyelamat BBP Belaga yang menelan kos 4.5 juta ringgit yang dibina selama 18 bulan.
selepas hampir penantian 32 tahun lah pembinaan hasrat untuk sebuah balai di Belagan ni terkota lah, dikotakan oleh kerajaan, tambah kali kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan semua pihak-pihak yang terbabit lah, tambah pihak Land Survey, JKR, pihak perancang dan yang penting dah pihak kontraktor yang telah menyahut cabaran pembinaan balai ini dan delivered on time lah pada hari ini. Khairuddin berkata balai itu turut dilengkapi dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda dengan kelengkapan pemadam api, sebuah lori 3 tan dan sebuah bot laju. Selain itu, 10 pegawai sepenuh masa PSM dan 18 pegawai bomba bantuan PBB juga akan ditempatkan di balai tersebut. Kelengkapan itu, ujar Khairuddin, akan terus ditambah baik berdasarkan perolehan yang akan dibuat oleh JBPM Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan BBP Belaga daripada pihak Jabatan Kerja Raya Wilayah Tengah kepada JBPM Sarawak. Sementara itu, Pegawai Daerah Belaga, Juan Ubid, semasa sidang media tersebut menjelaskan kewujudan BBP Belaga amat penting dan dinantikan penduduk. Inilah hasilnya ataupun inilah keprihatinan kerajaan kita lah yang ada sekarang, iaitu kerajaan Malaysia dan kerajaan GPS telah meluluskan projek ini dengan kerjasama dengan kerja keras ketiga-tiga OB kita lah di daerah Belaga ini. Kita ucapkan terima kasih lah, banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri kerana terbinanya balai ini mungkin meringankan beban penduduk dalam melawan kebakaran. Kerjasama strategik RTM dengan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sarawak tetap utuh sehingga hari ini. Menurut pengarah JAKIM Sarawak, Ustaz Hamdan Jari'i, meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19, matlamat kerjasama ini tetap dicapai melalui pelbagai alternatif yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi terkini. Mengulas lanjut, Ustaz Hamdan Jari'i memberitahu RTM berperanan penting bersama pihak JAKIM dalam memastikan penyampaian maklumat berkaitan syiar Islam khasnya di Sarawak dapat terus dilaksanakan dalam apa jua cabaran. Mengambil contoh penganjuran bersama rancangan Forum Perdana Ehwal Islam, beliau yakin menerusi kerjasama ini keberkesanan penyampaian maklumat adalah tinggi, memandangkan rancangan itu telah mendapat tempat di hati penonton sejak awal penerbitannya. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM sempena Forum Perdana Ehwal Islam khas bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-75 yang diadakan di Masjid India Bandar Kuching malam tadi. 3 panel jemputan terdiri daripada Mufti Negeri Sarawak Datuk Haji Kipli Haji Yassin, Pengarah Jabatan Mufti Negeri Sarawak Haji Mual Haji Suaud serta Profesor Madya Dr. Abdul Halim Busari, Pengarah Pusat Islam Minimas. Tema forum ialah evolusi dakwah dan ketiga-tiga panel mengupas secara terperinci tajuk cabaran dakwah masa kini yang dikendalikan oleh moderator Ustaz Muhammad Fadli Ahmad dan Ustaz Muhammad Syahtela Montel. Forum Perdana Ehwal Islam khas ini diadakan secara serentak di 15 lokasi pilihan di RTM negeri dan seluruh negara selama 75 minit tanpa henti bermula pukul 9 malam tadi secara langsung di TV1, Sarawak FM dan Facebook rasmi RTM Sarawak. Sekian paparan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Pasukan Kedah Darul Aman KDA FC tidak memandang rendah keupayaan Sri Pahang FC yang masih dilihat bergelut dengan prestasi di awal musim. KDA yang kini berada di tangga ketiga Liga Super akan turun melayan kunjungan pasukan tangga kedua terbawah Liga itu di Stadium Darul Aman malam ini. Ketua Jurulatih KDA, Aidil Syarin Sahak berkata, meskipun bergelut dengan prestasi, pasukan Sri Pahang masih mampu melakar kejutan ke atas mereka sekaligus meranapkan impian Helang Merah meraih 3 mata penuh di laman sendiri. Tambah Aidil, 80% pemain skuad hijau kuning itu kini telah bersedia untuk menangani cabaran yang bakal diberikan Tok Gajah nanti. Yeah, so the most important is we will just have to keep on working and focus whoever we play. Now we're going to play against Pahang, then after that we're going to rest and we're going to play against Selangor, then next is Terengganu. So the most important is players have to be ready and focus whenever they will call upon.
Sementara itu, pemain tengah Kedah Muhammad Fayyad Zulkifli berkata gandingan bersama pemain import yang semakin serasi dilihat mampu membantu pasukannya mencatat keputusan positif malam ini. Alhamdulillah, saya selesa sangat dengan yang import yang baru masuk seperti Ataya, lepas tu Anu. Mereka pun memberi tunjuk ajar yang baik untuk saya. Saya pun boleh ambil sebagai panduan untuk jaya lebih depan lagi. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik dan dengar cakap coach arahan coach, saya akan buat ikut arahan coach dan bagi result yang terbaik InsyaAllah akan kutip 3 poin dekat home. Selepas 5 perlawanan, KDA berada di kedudukan ketiga dengan 10 mata. Hanya dibezakan 1 mata dengan pendahulu Johor Darul Takzim. Manakala Sri Pahang pula berada di kedudukan kedua terbawah Liga dengan 4 mata hasil 1 kemenangan.